Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fidel Matram. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak yang diwakili oleh Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Mintred, Dato' Amar Wan Tengah Ali Hassan mengadakan perbincangan dengan pihak United Kingdom mengenai kerjasama dalam pelaburan dan perdagangan. Dato' Amar Wan Tengah telah bertemu dengan Ahli Dewan Pertuanan, Member of the House of Lords yang juga pengurusi Commonwealth Enterprise and Investment Council Lot, Jonathan Peter Marland. Bagi tujuan tersebut, difahamkan Dato' Amar Wan Tengah telah bertukar-tukar pendapat dengan Lord Marland mengenai perkara kepentingan bersama antara Sarawak dan United Kingdom, terutamanya dalam pelaburan dan perdagangan. Perbincangan yang diadakan bertujuan membuka peluang kepada lebih banyak lagi aktiviti rentas sempadan dalam perdagangan barangan dan perkhidmatan antara Sarawak dan United Kingdom, di mana Sarawak telah banyak menjalankan perdagangan dengan United Kingdom yang bernilai 150.7 juta ringgit pada tahun 2022 dan 74.9 juta ringgit pada tahun 2021. Selain itu, United Kingdom juga melakukan pelaburan sebanyak 345 juta ringgit ke Sarawak, terutamanya dalam perindustrian, pembuatan petrokimia dan gas. Dalam pada itu, Dato' Amar Wan Tengah turut menyampaikan jemputan kepada Lord Marland untuk melawat Sarawak bagi meneroka lebih lanjut potensi kerjasama yang bakal dijalankan. Menyertai delegasi Kerajaan Sarawak ialah Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Pelaburan Sarawak Dato' Malcolm Musen Lamoh, Pemangku Setiausaha Tetap Mintred Zulkarnain Masron, Pengarah Unit Perancang Ekonomi Sarawak Dato' Lester Matthew, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Dato' Ismawi Ismuni, Naib Presiden Kanan Strategi Corporate Petroleum Sarawak Berhad Abang Arabi Abang Narudin serta Ketua Pegawai Eksekutif Invest Sarawak Timothy Ong. Sementara itu, Dato' Amar Wan Tengah bersama delegasi Kerajaan Sarawak turut melawat College Imperial, London, di mana para rombongan diberi taklimat mengenai perkembangan terkini dalam teknologi Artificial Intelligence, Augmented Reality, Logi Karbon Dioksida dan makmal sifar bersih. Turut menyertai delegasi Kerajaan Sarawak ialah Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki dan Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak Dato' Dr. Malcolm Musen Lamoh. Lawatan pada Isnin lepas dibuat selepas delegasi Sarawak menyertai Persidangan Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 2023 COP28 di Dubai, di mana tahun ini berkisar kepada teknologi dan inovasi, keterangkuman komuniti, barisan hadapan dan keuangan. Dalam lawatan tersebut, Dato' Amar Wan Tengah serta rombongan telah dibentangkan mengenai pelbagai penyelidikan oleh College Imperial termasuk teknologi penangkapan karbon dan penyimpanan karbon yang sedang dijalankan di college tersebut. Semasa perbincangan itu, Kerajaan Sarawak dan College Imperial bersetuju untuk meneruskan perbincangan lanjut mengenai kerjasama di dalam latihan modal insan mengenai kepakaran teknikal dalam industri khusus ini. Laporan seterusnya, pelantikan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof sebagai Menteri bertanggungjawab terhadap hal ehwal Sabah Sarawak adalah keputusan yang tepat. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ini berikutan semua perbincangan berhubung usaha untuk mengembalikan hak negeri sebelum ini telah dipengurusikan oleh Dato' Sri Fadilah. Mana sebelum ini beliau menjaga peladangan dan sebagainya. Tapi kali ini probably memandangkan Perdana Menteri melihat Sarawak begitu jauh ke hadapan berkenaan dengan tenaga, energi. Jadi dia create that kementerian portfolio Datuk Seri Fadilah jaga berkenaan dengan energi. Dan selain daripada itu, satu lagi bidang yang telah diserah kepada Datuk Seri Fadilah adalah berkenaan dengan Sabah Sarawak. Dia berkata pada sidang media di Bangunan Baitul Makmur 2 di pejabatnya pada Rabu, rombakan kabinet diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Selasa menyaksikan Datuk Seri Fadilah dikekalkan sebagai Timbalan Perdana Menteri dan digalaskan tugas baharu sebagai Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam selain Menteri bertanggungjawab terhadap hal ehwal Sabah Sarawak. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim yakin portfolio baharu ini diwujudkan kerana Sarawak telah melangkah jauh ke hadapan dalam bidang tenaga. Selanjutnya, perbuatan vandalisme terhadap kemudahan menara telekomunikasi perlu dihentikan dengan kadar segera. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi berkata,
perbuatan merosakkan kemudahan awam itu secara tidak langsung mengakibatkan liputan jalur lebar dan panggilan telefon terjejas. Menurutnya, kejadian vandalisme yang berlaku di Menara Telekomunikasi yang terletak di Serabang, Saribas merupakan antara yang terkini berlaku. Justru beliau merayu kepada pihak yang berkaitan supaya menghentikan perbuatan vandalisme yang mengakibatkan kerugian dan menyusahkan rakyat, katanya dalam kenyataan di Facebook baru-baru ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuaya itu menambah, kemudahan telekomunikasi adalah untuk rakyat, maka rakyat adalah yang paling terkesan apabila kejadian seperti ini berlaku. Dalam pada itu, beliau memaklumkan bahawa kerja-kerja pemulihan sedang dilakukan, namun proses tersebut akan mengambil masa. Dikapit pula, warga pendidik termasuk ibu bapa harus sentiasa bersedia mempersiapkan murid dengan cabaran arus pendidikan hari ini. Menteri Kerjaya Raya yang juga Ahli Parlimen Kapit, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, sistem pendidikan di negara ini harus dinamik dan mengikut peredaran semasa. Dalam hal ini, beliau menyeru kerjasama semua lapisan masyarakat bagi mencapai kejayaan anak-anak. Berucap dalam Majlis Anugerah Cemerlang SMK Song nombor 2 pada Khamis, beliau juga berharap agar murid-murid terus berusaha dalam pelajaran dan tidak leka dengan kejayaan yang telah dicapai. Terdahulu, Adun Katibas Lidam Asan memohon usaha gigih guru dan ibu bapa bagi membantu mewujudkan generasi yang berpendidikan. Katanya Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG juga harus memainkan peranan dalam mencapai misi tersebut. Manakala di Bau dengan Adun Opar, Billy Sujang telah menyempurnakan penyerahan tapak projek bagi projek menaik taraf Jalan Ladang Pertanian di kawasan Pakuang, Stenggam pada Selasa. Penyerahan projek tersebut telah dilakukan oleh Billy kepada kontraktor yang bertanggungjawab. Skop projek merangkumi penaik taraf jalan sepanjang 930 meter termasuklah 4 unit pembentong. Turut hadir menyaksikan penyerahan tapak projek tersebut ialah Wakil Pejabat Daerah Bau, Danny Ngumbang dan Ketua Kaum Kampung Stenggang, Gary Innocent. Sekali malam sama saya Fido Matrang. Berita lebih lanjut boleh dapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam, saksikan Visi Premier Sarawak 2030, Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS. Visi Premier 2030. Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Dengan mandat penuh rakyat Sarawak untuk 5 tahun yang akan datang, kerajaan negeri yakin memenuhi komitmen untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dirangka dan sedang dilaksanakan. Lebih banyak kemajuan dan manfaat dari kemakmuran untuk kesejahteraan rakyat Sarawak akan direalisasikan. Kerajaan negeri akan sedaya upaya mencapai inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dilaksanakan dan yang telah dirancang di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang dilancarkan pada 22 Julai 2021. Menjelang 2030, Sarawak akan menjadi negeri maju yang dipacu data dan inovasi di mana semua rakyatnya menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Untuk mencapai aspirasi ini, terdapat 7 teras strategik. Mentransformasikan Sarawak ke arah ekonomi yang berdaya saing dengan meningkatkan tahap produktiviti, membangunkan lebih banyak aktiviti hiliran bernilai tinggi, meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan dan menjadikan Sarawak destinasi pelaburan pilihan, menumpukan perbelanjaan di kawasan yang paling menghasilkan impak ekonomi, sosial dan alam sekitar, mengoptimumkan penggunaan aset dan peruntukan kerajaan serta membangunkan modal insan untuk menyokong pembangunan sosioekonomi, mempercepat adaptasi digital dan penggunaan data untuk menjana pendapatan, memacu manfaat ekonomi dan sosial untuk semua rakyat Sarawak dengan memberi tumpuan kepada golongan miskin, menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Pelan transformasi ini akan menggariskan 6 sektor utama sebagai pemacu pertumbuhan iaitu pembuatan, pertanian, pelancongan, perhutanan, pelombongan, perkhidmatan. Disokong oleh 7 pemboleh iaitu transformasi digital, inovasi, pendidikan dan pembangunan modal insan, kemudahan asas, utility,
Pengangkutan. Tenaga boleh diperbaharui. Aspirasi Sarawak ke arah negeri maju dan berpendapatan tinggi akan dilaksanakan di bawah RMK 12 2021 hingga 2025 dan RMK 13 2026 hingga 2030. Di bawah RMK 12, fokus utama ialah untuk melengkapkan projek kemudahan asas sebagai platform untuk mendorong pembangunan ekonomi. Visi Premier Sarawak Maju 2030.